Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami daripada kumpulan 6 akan menerangkan satu topik yang bertajuk hubung kait falsafah pendidikan kebangsaan dengan tunjang komunikasi. Sebelum itu, mari kita mengenali apa itu Kurikulum Standard Sekolah Menengah KSSM. Kurikulum Standard Sekolah Menengah merupakan kurikulum kebangsaan yang digunakan oleh semua sekolah menengah dalam sistem pendidikan kebangsaan seperti yang diperuntukkan mengikut Seksyen 18 di bawah Akta Pendidikan 1996. Pelaksanaan KSSM ini menggunakan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran iaitu DSKP. Kurikulum Standard Sekolah Menengah telah dilaksanakan secara berperingkat-peringkat bermula dengan tingkatan 1 pada tahun 2017. Seterusnya, mari kita mengenali apa itu falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan merupakan suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Setelah kita mengetahui apa itu KSSM dan apa itu falsafah pendidikan kebangsaan, terdapat 6 tunjang utama dalam KSSM. Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, kerohanian, sikap dan nilai. Yang ketiga, kemanusiaan. Yang keempat, keterampilan diri. Yang kelima, perkembangan fizikal dan estetika. Dan yang terakhir, sains dan teknologi. Nak tahu dengan lebih lanjut? Mari kita saksikan video selepas ini. Tunjang komunikasi memberi penekanan kepada proses menggabung jalin kemahiran berbahasa dalam bentuk lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi. Tunjang ini memberi fokus kepada kemahiran bahasa seperti mendengar dan bertutur, membaca dan menulis serta nilai tambah menakul. Murid perlu menguasai kemahiran ini bagi membantu mereka dalam proses pemodelan ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam tunjang-tunjang yang lain. Penguasaan kemahiran berbahasa menyediakan murid untuk membuat pemilihan bahasa yang bertepatan dan sistematik dalam interaksi sosial. Tunjang komunikasi terdiri daripada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan juga bahasa Tamil. Kemahiran bahasa merupakan teras kepada tunjang komunikasi. Kemahiran bahasa ini diorganisasikan dalam kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca dan juga kemahiran menulis. Keempat-empat kemahiran ini adalah penting bagi memperkembangkan komunikasi lisan dan asas literasi murid untuk pembelajaran mereka seterusnya. Seterusnya, kita akan mengupas dengan lebih mendalam tentang tunjang yang seterusnya iaitu kerohanian, sikap dan nilai. Tunjang ini memberi penekanan terhadap penghayatan amalan agama, sikap dan nilai murni dalam kehidupan. Selain itu, tunjang ini juga memfokuskan kepada kepatuhan kepada Tuhan secara berterusan dalam kehidupan seharian dan bertujuan untuk membentuk insan yang berakhlak mulia, berintegrasi dan juga beraccountability. Untuk tunjang kemanusiaan pula memberi tumpuan terhadap 6 perkara. Pertama, pembinaan warga negara untuk abad ke-21. Kedua, penguasaan ilmu dan pengetahuan mengkonsepsi. Ketiga, perkembangan kemahiran intelektual. Keempat, penghayatan nilai asas demokrasi. Akhir sekali, pembinaan kemahiran dalam menyelesaikan masalah. Seterusnya kita pergi kepada tunjang keterampilan diri. Keterampilan diri bermaksud kemampuan atau keupayaan seseorang individu untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang dilanda dalam kehidupan sehariannya. Keterampilan diri merupakan tunjang yang memberi penekanan kepada perkembangan sosial emosi dan pembinaan kemahiran berinteraksi serta kemahiran sosial dalam kalangan murid. Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan co-kurikulum juga ditekankan dalam tunjang ini. Tunjang KSSM yang seterusnya adalah perkembangan fizikal dan estetika.
iaitu pengaplikasian pengetahuan, kemahiran serta amalan nilai dalam jasmani dan kesihatan bagi mencapai kesejahteraan diri. Selain daripada itu, pengaplikasian daya imajinasi, bakat apresiasi, kreativiti dan inovasi dalam menzahirkan idea dan menghasilkan sesuatu karya. Tunjang yang seterusnya ialah sains dan teknologi. Pengaplikasian pengetahuan dan kemahiran sains matematik dan teknologi secara bertanggungjawab dalam kehidupan harian berlandaskan sikap dan nilai dalam sains matematik dan teknologi. Berkaitan tunjangan komunikasi dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Seseorang yang mempunyai intelek yang tinggi akan mampu menguasai kemahiran lisan dan bukan lisan dan mencapai komunikasi berkesan dalam pembelajaran di dalam kelas. Falsafah pendidikan kebangsaan dapat menjadikan rakyat Malaysia sebagai manusia yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Tunjang komunikasi berkait rapat dengan aspek intelek. Hal ini dikatakan demikian kerana aspek intelek dapat menjadikan seseorang itu berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif dalam hidupnya. Selain itu, seseorang itu juga dapat menguasai kemahiran menulis, membaca dan mengira. Ini merupakan salah satu perkara penting yang ditekankan oleh dokumen standard kurikulum dan pentadsiran bahasa Melayu serta falsafah pendidikan kebangsaan di mana seseorang warga negara Malaysia harus berilmu pengetahuan untuk mencapai kesejahteraan diri. Hal ini kerana komunikasi merupakan suatu proses penyampaian atau pemindahan mesej dari seseorang individu kepada orang lain. Proses ini mewujudkan dan menyemai kefahaman orang lain mengenai mesej yang disampaikan dan kedua-duanya mencapai kefahaman yang dikongsi bersama. Sebagai penutupnya, falsafah pendidikan kebangsaan diwujudkan sebagai panduan kepada para pendidik untuk terus produktif dan kreatif dalam melaksanakan aktiviti pendidikan sama ada dalam bidang kokurikulum maupun kurikulum. Pendidikan bermula daripada ibu bapa. Namun, di zaman terkini, guru dilihat sebagai pendidik prima membandingkan masa murid di sekolah lebih banyak berbanding di rumah. Kesimpulannya, kewujudan falsafah pendidikan kebangsaan menjadikan sistem pendidikan Malaysia sebagai sebuah sistem yang disegani kerana ia mengganjakkan diri ke kedudukan yang tertinggi iaitu universiti. Justru ia hendaklah sentiasa diletak di hadapan agar pendidik negara akan terus gemilang melahirkan insan cemerlang dalam sebuah negara yang terbilang. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih.